Salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sebutan algebra. Cuba kita lihat di sini. Sebutan algebra adalah hasil darab, nombor dan pemboleh ubah. Nombor boleh terdiri daripada integer, pecahan atau perpuluhan. Untuk pemboleh ubah, anda telah belajar pemboleh ubah minggu lepas. Pemboleh ubah adalah kuantiti yang tidak diketahui nilainya dan diwakili oleh huruf kecil. Apabila nombor didarabkan dengan pemboleh ubah, kita akan mendapat sebutan algebra. Lihat pada contoh yang pertama ini. 5 darab M. 5 merupakan nombor ataupun integer positif didarabkan dengan pemboleh ubah M. Dan kita akan mendapat 5M. 5M ini adalah sebutan algebra. Biasanya nombor dituliskan di bahagian depan diikuti oleh pemboleh ubah. Contoh yang kedua, 1 darab M. Nombor 1 didarabkan dengan pemboleh ubah M. Jawapan di sini berlainan sedikit kerana kita tidak menuliskan nombor 1 di hadapan. Untuk soalan begini, kita tidak perlu tuliskan nombor 1. Kita hanya perlu tuliskan pemboleh ubah M. Sekiranya pecahan darabkan dengan M pemboleh ubah, jawapannya 3/7M. M diletakkan di bahagian tengah ataupun di bahagian atas, tetapi jangan letakkan M bersebelahan dengan 7. Contoh seterusnya, 5 darab Y darab X darab Z. Di sini ada pelbagai pemboleh ubah yang didarabkan. Jawapannya ialah 5XYZ. Nombor masih lagi dituliskan di hadapan, diikuti oleh pemboleh ubah. Dan disebabkan ada banyak pemboleh ubah disusun mengikut urutan huruf ataupun urutan abjad. Untuk contoh yang ini, Y darab 5 darab X darab 3. Ada dua nombor, 5 dan 3. Kita darabkan 5 dan 3, iaitu 15, dan tuliskan jawapan seperti ini, 15XY. Apabila mendapat soalan sebegini, darabkan nombor dengan nombor, kemudian tuliskan pemboleh ubahnya dalam urutan abjad. Jadi nota untuk pelajar, pemboleh ubah ditulis mengikut urutan abjad dan tuliskan hasil darab nombor diikuti oleh pemboleh ubah. Mari kita imbas kembali bab 3, iaitu kuasa 2 dan punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. 5 darab 5 darab 5 akan memberikan kita 5 kuasa 3. Dengan mengaplikasikan pengetahuan ini, cuba lihat pada soalan di bawah. 5 darab M darab M darab N. Jawapannya ialah 5 M kuasa 2 N. M kuasa 2 disebabkan oleh M darab M. Terdapat 2 M yang didarabkan, maka M kuasa 2. Jika kita lihat secara terbalik pula, 8ST kuasa 2 merupakan hasil darab bagi nombor 8 darab dengan S, darab dengan T dan darab dengan T. Ingat, T kuasa 2 adalah sama dengan T darab T. Untuk yang ini pula, PQR. Ini juga dikenali sebagai sebutan algebra, tetapi di depannya tiada nombor. Jadi berapakah nombor di hadapan ini? Ada pelajar yang akan kata sifar, tapi salah. Nombor di hadapan ini adalah
1. So, 1 darab P darab Q darab R. Ingat, sekiranya nombor adalah 1, kita tidak perlu tuliskan di hadapan. Kita akan melihat kepada sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Jadi, apakah yang serupa tak serupa ini? Perkataan serupa membawa maksud sama. Jadi, apakah yang sama? Pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah yang sama. Contohnya, 3A dan 7A. Kedua-dua sebutan ini mempunyai pemboleh ubah A. Dan kuasa bagi pemboleh ubah adalah 1. Jadi, kedua-dua pemboleh ubah ini, kedua-dua sebutan ini adalah sebutan serupa. Contoh yang kedua, 4C kuasa 2D dan 7DC kuasa 2. Walaupun kedudukan pemboleh ubah adalah tidak sama, tetapi dalam sebutan yang pertama, terdapat C kuasa 2D. Dalam sebutan kedua juga terdapat C kuasa 2D. Jadi, kedua-dua sebutan ini mempunyai pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah yang sama. 4C kuasa 2D dan 7DC kuasa 2 adalah sebutan serupa. Mari kita lihat pula kepada sebutan tak serupa. So, tak serupa, tak sama. Apa yang tak sama? Pemboleh ubahnya tak sama ataupun kuasa pemboleh ubah yang tak sama. Contoh yang pertama ini, 2A dan 2B. Kedua-dua sebutan ini mempunyai pemboleh ubah yang berbeza, iaitu A dan B. Jadi, straight away, kedua-dua sebutan ini adalah sebutan tak serupa. Dalam contoh yang kedua, 3X kuasa 4 dan 6X kuasa 5. Walaupun kedua-duanya mempunyai pemboleh ubah yang sama, iaitu X, tetapi cuba lihat pada kuasanya. Satu adalah kuasa 4 dan satu lagi kuasa 5. Jadi, bila kuasa pemboleh ubah tak sama, maka sebutan tu adalah sebutan tak serupa. Kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari untuk hari ini. So, yang pertama adalah sebutan algebra. Sebutan algebra ialah hasil darab nombor dengan pemboleh ubah. Kemudian kita melihat kepada sebutan serupa. Sebutan serupa mestilah mempunyai pemboleh ubah yang sama dan kuasa pemboleh ubah yang sama. Dan lastly, sebutan tak serupa. Tak serupa, tak sama. Apa yang tak sama? Jika kedua-dua pemboleh ubah mempunyai jika kedua-dua sebutan mempunyai pemboleh ubah yang tidak sama ataupun kuasa pemboleh ubah yang tidak sama, maka mereka adalah sebutan tak serupa. Okay, that's all for today. Anda telah belajar tentang sebutan serupa, sebutan tak serupa dan sebutan algebra. Tapi, ingat cuba soalan yang diberi kerana practice makes perfect. Thank you.